Baik, kita kembali lagi dalam M&M Speedway Championship 2020 hit yang keempat dan juga SIC Mini GP Championship 2020 hit yang keempat juga. Siaran secara langsung dari Lintar Antarabangsa Go-Kart Sepang. Okay, 1, 2, 3. Siaran secara langsung ini dibawakan khas untuk anda oleh Tune Boss Issue Malaysia. High Performance Issue. Santai-santai. Boleh. Sekarang kita menyaksikan kategori SIC Mini GP 160cc. Untuk kedudukan grid, di kedudukan yang pertama Hakim Danish Jentera 19, di kedudukan yang kedua Farish Hafi Jentera 13, di kedudukan yang ketiga Faris Putra Jentera 16, di kedudukan yang keempat Irfan Haika Jentera 17, di kedudukan yang kelima Amirun Haziq Jentera 23, Jentera 20 di kedudukan yang keenam Emil Izha, di kedudukan yang ketujuh Raja Nazrin 21, di kedudukan yang ke-8 Fakrul Nabil Jentera 24, di kedudukan yang ke-9 Azan Hakim Jentera 14, di kedudukan yang ke-10 Ikram Danish Jentera nombor 15, Jentera 22 Amrin Haziq di kedudukan yang ke-11, dan di kedudukan yang ke-12 Amar Hakim Jentera nombor 18. Kesemua jentera yang digunakan adalah Buchi Moto 160cc. Jadi kita akan menyaksikan perlumbaan sebanyak 20 pusingan. Dan hari ini untuk mengulas perlumbaan SIC Mini GP 160cc ini, saya bersama dengan rakan seperjuangan baru saya, iaitu saudara Eddie dari SIC Mini GP Team. Apa khabar Cik Eddie? Ya, Cik Syami. Ya, saya. Ya, saya baik-baik saja di sini. So, kita akan mulakan perlumbaan sebentar saja lagi. Jika kita lihat bendera merah. Bendera merah akan dilepaskan dan perlumbaan akan dilepaskan bila-bila masa saja lagi. Dan itu dia. Mereka telah mulakan perlumbaan dan sekarang ini jentera 13, seperti biasa jentera 13 telah melakukan hole shot sebagai pelumba pertama yang berada di kedudukan yang pertama. Farish Hafi nampaknya bermula dengan sangat baik. Keadaan cuaca sekarang agak sedikit mendung dan bila kita lihat pada track temperature mungkin akan sedikit merudum. Mereka masih menggunakan slick tayar untuk perlumbaan ketiga untuk pusingan yang keempat, iaitu pusingan yang terakhir bagi kalender SIC Mini GP Championship 2020 yang mencungkil bakat-bakat muda seawal umur 8 sehingga 13 tahun. Bagi untuk kategori 160cc ni Cik Syami, kategori umur yang dihadkan adalah bermula daripada 12 sehingga ke 13 tahun. Dan apa yang kita lihat di sini, Hakim Danish iaitu berasal dari Terengganu yang berumur 12 tahun telah merangkul
overall championship pada pusingan yang ketiga semalam ya. Dan dia secara tak langsung akan mendapat tiket ke ASEAN Talent Cup hasil kerjasama daripada Sepang Circuit dan juga Dorna MotoGP. Baik, terima kasih untuk info lanjut itu. Dan sekarang ini kedudukan telah berubah. Hakim Danish berada di kedudukan yang pertama sekarang ini setelah meminta Farish Hafi di sektor yang kedua sebentar tadi kita dapat saksikan. Walaupun Farish Hafi sebentar tadi memulakan perlombaan dengan sangat baik, tapi Hakim Danish terlebih dahulu mencari peluang dari bahagian dalam tadi kita dapat lihat. Dan Irfan Haikal berada di kedudukan yang ketiga, manakala Faris Putra di kedudukan yang keempat. Gap tidak banyak antara Faris dan juga Hakim Danish, hanya 0.171. Okey, untuk kedudukan keseluruhan untuk championship bagi kedudukan yang kedua masih lagi terbuka dengan berbaki 50 poin. So dapatkah sekarang Faris Putra ataupun Irfan Haikal untuk merebut di tempat kedua keseluruhan? Jika kita lihat pada perlumbaan kali ini, di situ agak sedikit mereka berebut masing-masing untuk mencuba mempertahankan kedudukan keseluruhan di tempat kedua. Oh, jadi Hakim Danish telah pasti adalah juara untuk kategori ini, tapi kedudukan yang kedua masih belum ada juara lagi. Masih lagi terbuka lagi. Sehingga ke pusingan race yang kedua untuk pusingan keempat ni. Baik-baik, jadi maknanya Faris Putra dan juga Irfan Haikal perlu bekerja lebih keras untuk perlombaan ini untuk menentukan siapakah naib juara untuk kategori 160cc ini. Jadi ini adalah perlombaan yang lebih menarik kerana kita dapat saksikan ini adalah perebutan untuk championship point dan juga ini adalah perebutan untuk race point. Itu adalah satu pertandingan yang sangat baik, 16 dan juga 17. Kita bakal saksikan lagi rentapan di antara mereka. Walaupun sekarang baru 3 pusingan, tapi nampaknya mereka semakin bekerja lebih keras. Jadi Hakim Danish masih leading sebagai pelumba yang berada di kedudukan pertama. Faris Hafi di belakangnya, gap makin bertambah 1.308. Dan ini dia di kelompok yang ketiga. Kita ada battle untuk kedudukan yang keempat, Irfan Haikal, Imeh Izzah dan juga Ikram Danish. Jadi 3 pelumba, tapi ada 2 lagi sebenarnya pelumba di belakang mereka. Jadi Amirun Haziq dan juga Raja Nazrin cuba juga masuk untuk battle kedudukan yang kelima ini. Jadi ada 5 pelumba sekarang ini. Jadi kita dapat saksikan. Saya lihat Cik ni dah macam Moto3 lah diorang ni. Dia fight tu, battle tu betul-betul satu kelompok. Lepas tu sama-sama laju, sama-sama try, sama-sama cocok, sama-sama masuk. So apa pendapat Cik ni? Macam mana hasil gilap dari SIC Mini GP ni buatkan rider-rider ni jadi sebegitu berani dan sebegitu konsisten dan juga agresif dalam tunggangan? Saya pun nak cakap pun tak berapa pandai sebenarnya, tapi bila kita lihat diorang ni, bila daripada cara diorang mengawal jentera ni daripada masa awal selection sehingga ke pusingan demi pusingan lah. Sekarang ni kita dah masuk ke final round. Kita tengok semakin lama semakin agresif. Dan apa yang kita lihat kat sini, jentera yang digunakan buci motor 160 sini adalah motor frame yang sama seperti yang digunakan, lebih kurang karakter dia sama seperti yang Moto3. Dan jika kita lihat pula training ataupun coach yang melatih mereka adalah daripada kita punya bekas pelumba Moto3 kita, iaitu Zulfahmi Khairuddin. Jadi latihan demi latihan yang kita berikan secara private akan nampakkan hasil, dan sekarang kita nampak hasil tersebut. Cara tunggangan diorang sudah totally memang 100% boleh saya katakan berubah dari segi daripada segi fitness, daripada segi handling diorang. So pengalaman diorang akan dapat sangat banyak. Kita boleh lihat di situ Zulfahmi Khairuddin sedang memerhatikan. Nampaknya ada rider yang telah terjatuh. Siapakah itu? Mungkin dia terkejut ada Zulfahmi di situ. Cikgu tengah memerhati tu. Dia terkejut. Okey. Jadi latihan yang berterusan dari pelumba yang berpengalaman menjamin perubahan dan juga penambahbaikan seorang pelumba. Itu saya sangat setuju. Ya, betul Cik Sami. Dia kalau Cik Sami, kalau untuk record kita, setiap kali kita training kita panggil training selepas PKP lah kan. Kita masih lagi jaga SOP walaupun training.
setiap kali training at least 100 lap tu dalam tangan. 100 lap seorang rider. Tapi bukan endurance lah. Maksudnya dalam 20 lap, 15 lap, kita bagi session total 100 lap mesti dalam tangan. So kita boleh uji dia punya fitness daripada riding style dia. Banyak benda yang kita dapat daripada diorang dapat daripada latihan ni. Satu hari 100 lap Ya, betul. Kalau kita tengok macam rider-rider World Championship daripada pengalaman Zulfahmi Khairuddin sendiri pun at least pun memang minimum pun 100 lap diorang akan training untuk training lah, untuk bike, untuk handling diorang, untuk fitness diorang. Okey, kita balik pada race. Lama sangat dah ni. Okey, untuk rekod Hakim Danish semalam dia dah break lap time record. Sebelum ni lap time record dipegang oleh Irfan Haikal, bike nombor 17 dengan catatan masa sepusingan terpantas 55.641. Dan semalam Hakim Danish iaitu pendahulu kejuaraan ataupun champion untuk kategori 160cc telah memecahkan rekod Irfan Haikal dengan catatan masa terbaru yang direkodkan ialah 55.127. Wow. Umur 12 tahun. 55 ni timing sama dengan MP180 tau. MP180 tu jokinya senior dah 20-an. Almost 30-an saya rasa. Ini umur budak 12 tahun 55.127. Saya tahu lap time record Fahmi dia. Bawa bos tu. Saya tak nak cakap. Nanti saya kena kecam bos tu. Yang kecam bos. Nanti bos kecam balik. Tapi laju ni boleh saya cakap kan. Dengan umur 12 tahun je ni kita bagi pendedahan yang macam ni dengan motor Gentra 160cc yang frame bike macam ni sangat bagus untuk kita develop ke masa hadapan. Betul. Okey, untuk rekod pula untuk tahun hadapan, Hakim Danish selaku juara untuk kategori SIC Mini GP 160cc ni, dia automatik akan dapat tiket ke ASEAN Talent Cup hasil kerjasama daripada SIC. Tahniah Hakim Danish, kita dah nampak platform ni berjaya bawa dia ke pesada antarabangsa Asia Talent Cup, bukan biasa-biasa. Jadi maknanya itulah hala tuju kita nampak SIC Mini GP ni, hala tuju dan masa depannya ada di sini. 55 second untuk track litar antarabangsa go-kart Sepang. Pada saya sangat-sangat laju. Sebab saya sendiri, yalah saya bukan racer tapi saya pernah track day dekat sini. Nak dapat seminit pun senak. Saya umur 28, senak tau. Untuk budak umur 12 tahun, budak lah saya panggil, kira level-level anak-anak kan. Budak-budak baru nak up BBNU. Okey, so 12 tahun dapat lap time 55 second, sangat wow. Wow, sangat-sangat 55 second, sangat laju. Tapi masa kita awal selection tu time dorang dalam 58, 59. So pendedahan dari segi latihan, kita bagi latihan daripada riding, kita bagi latihan fitness. Walaupun PKP, masa PKP dorang kat rumah, kita tetap bagi dorang satu task, satu kerja. Macam paperwork dorang kena buat. Hari ni fitness buat apa. So dorang kena study, dorang kena hantar video dekat kita. Wah, monitor. Dia tak boleh ngelat punya. Monitor sistem macam tu. Kalau kita panggil nanti latihan 100 lap mencungap, kita tahu dia mengelat dalam dia punya training dia itulah, dalam fitness dorang tu. So kita ada coach kita daripada SIC, Mr. Roman, dia yang akan monitor cara pemakanan, cara minuman untuk rider-rider ni lah. Jadi maknanya rider ni walaupun PKP tak cuti lah. Tak cuti, kerja kat rumah, basikal ke, tak adalah basikal, dia buat kat homework lah kat rumah kan, push up dan sebagainya lah. So maknanya memang dia Cik Syami, awak perasan tak dua-dua rider ni berasal dari Terengganu. Itulah Ganu kita ni. Orang Ganu pun agak hebat ni. Saya rasa Fisharin tak silap kita rider Fisharin tu pun sama. Fisharin daripada Terengganu juga. Terengganu, orang Ganu ni hebat tau. Hebat orang Ganu ni. Orang Ganu semua tapau habis. Untuk SIC ni 110 pun orang Ganu, 160cc pun orang Ganu. Kita nak komen race kita tak borak lagi. Kita sambung balik race. Kita sambung balik tengok race. 10 lap. Jadi kita sekarang dah 11 lap. So tinggal 9 lap lagi. Jadi kita dah menghampiri 55% untuk race ni. Masih Hakim Danish mendahului jauh dia dapat Farish Hafi di kedudukan yang kedua, Email Izhar di kedudukan yang ketiga. Kita nampak Faris Putra mungkin telah Faris Putra tadi jatuh. Ya. Faris Putra tadi asalnya berada kedudukan yang ketiga. Dia fight dengan Farish Hafi, tapi kita nampak Farish Hafi pun tak ada nama. Farish Hafi pun crash. Nampaknya pada untuk kedudukan keseluruhan yang kedua ni lebih terbuka kepada Irfan Haikal. Ya.
Sebab Faris Hafi dah terciduk tadi. Dah terciduk. Tercuak tengok cikgu kat tepi track. Itulah cikgu tiba-tiba ada, Allah terkejut. Jadi peluang masih terbuka untuk jadi kita nampak Irfan Haikal lah sekarang ini. Irfan perlu kerja lebih keras, tapi Irfan Haikal sekarang di kedudukan yang ke-6 di bawah Amirun Haziq. Irfan Haikal jentera nombor 17. Ini Amirun Haziq kedudukan yang ke-6. Haziq dah, ini dia battle 15, 20, 21, 23. Cuaca, kalau kita lihat cuaca macam sedikit mendung. Kita ada race 2 pula pada petang ni. So saya rasa kalau hujan untuk championship yang kedua masih lagi terbuka. Yes. Sebab kadang-kadang kita rider ni kita tengok karakter ada yang hujan dia laju. Betul. Tapi pada pendapat saya lah pula, diorang ni memang tak ada perasaan diorang ni. Tak ada perasaan. Hujan ke basah diorang belasah je. So Macam sebab tak ada itulah apa. orang kata melentur buluh biar dia rebung. Ini Masih ini tengah betul-betul muda-muda ni dia lembut lagi kan. Ni kau dah tahu semua dia ni kan. pucuk muda. Pucuk muda. Itu dia cubaan dari bahagian dalam. Jentera ada yellow flag. Ada jentera jatuh. Tak pasti sebab kita tak dapat shot dalam live ni. Tak ada dalam shot screen dekat turn Mickey Mouse tu. Fighter Sync tak salah saya. Yang mana tengah tengok live tu bolehlah kita share sikit, kita kembangkan lagi bagi ramai lagi tahu. Hari ni minggu ni kita ada Malaysia MAM Speed Week. Ini adalah pusingan terakhir kerjasama antara Brab Motorsport dan SIC Mini GP Championship. Kita tekan share ramai-ramai, kita tekan like ramai, kita bagi, kita hebarkan. Yang bawahnya kita ada race akar umbi macam ni. Grassroots. Ini dia. Race pun kita boleh share. Kita share 2 competition dalam satu hari. So apa salahnya viewer-viewer ni share juga. Kita kembangkan lagi. Jika kita tengok dekat Hakim Danish, Hakim Danish ni lap consistent dia lebih kurang dalam time dalam 55 Itulah konsisten 55. Walaupun dia berada di kedudukan yang agak selesa pada saya, depan dan gap dia dengan orang belakang adalah 20 second, tapi dia masih konsisten. 20 second 20 second dengan Hakim Danish dan Ikram Danish. 20.951 guys. dengan sangat umur 12 tahun dia punya pace dia dekat 55 per lap, 55 second, 55 tengah ke, memang agak sangat talented lah orang cakap. Itulah. Sangat berani. Tapi kita jangan lupa yang belakang-belakang tu masih lagi dalam orang kata tengah attack. Kita daripada 6 lap ni diorang tengah attack. Itulah untuk mendapatkan podium untuk 6 lap terakhir ni kadang-kadang ada yang simpan energi awal. Dia nak push habis-habis 5 lap terakhir ni. So betul. kita dapat saksikan selalunya 5 lap terakhir ni mesti akan ada pertukaran position juga. Strategi diorang kan. Yes. Di awal-awal dia drafting dulu. Dia drafting, dia marking cantik-cantik, dia tunggu, dia tengok, dia study dia punya kompetitor dekat depan punya kelemahan. Tengok contoh. Attack dia dalam. Itu dia. Arzan Hakim dan juga Amar Hakim. Dia orang memang fight nama dekat-dekat. Hakim Danish, Ikram Danish. Nama diorang memang dekat-dekat. Kadang saya tersilap orang. Nama kadang saya tanya, ayah nama anak ni siapa? Tersilap-silap nama ni. Dadak zaman now. Nama dekat-dekat je semua. Tapi nasib baiklah masih kita boleh sebut lagi nama-nama dia. Kalau nama aneh-aneh tu susah juga kita nak sebut kan. Itulah pasal. Itu dia battle. Nombor 20 dan juga 15. 20 dan juga 15 Ikram Danish dan juga Email Izhar. Ini battle untuk kedudukan yang kedua sekarang ini. Email Izhar. Email Izhar follow rapat Ikram Danish. 20 dan juga 15 nampaknya Email dia akan cuba mempertahankan kedudukan ketiga sebab untuk Email record nampaknya dah tukar kedudukan kedua. Dah potong Ikram Danish tadi dekat second last lap. Dia potong dari bahagian luar tadi. Untuk jumlah kurang ataupun championship ni untuk Email Izhar dengan Ikram Danish masih belum memungut sebarang podium. Jadi adakah di pusingan yang terakhir ni dia akan dapat kekalkan kedudukan sekarang untuk membawa balik podium di final round ni? Sama-sama kita saksikan kerana masih berbaki 3 pusingan lagi.
Jadi email Izzah perlu kekalkan kedudukan sekarang kerana email nak kejar Hakim Danish memang pada saya agak mustahil untuk 3 lap terakhir ni sebab gap dia pun 20 second lebih. So Ikram Danish dan juga email perlu kekalkan kedudukan sekarang untuk pastikan kedua-dua mereka dapat naik podium. Jadi sekarang ni dah menghampiri 7 nampak gap makin tambah 25.366. tambah lagi. Maknanya Hakim Danish makin laju. Jika kita tengok, kita macam kita Syami, kita duduk tepi track ni kan. Saya nampak si Hakim Danish ni yang tengah mendahului champion kita ni. Dia bawa motor memang tak pandang belakangnya. Itu adalah satu karakter untuk rider yang sangat bagus. Kadang-kadang ada rider ni saya lihat ada suka sangat tengok belakang. Tapi Hakim Danish ni walaupun dia dah leading jauh, dia konsisten 55. Macam mana dia dapat konsisten 55? Sebab mungkin mindset dia tetap rasakan ada orang tengah mengejar dia kat belakang. Dan dia cuba maintain konsisten dia punya pace dia. Dia control pace dia 55. Pastikan 55 tengah, 55 sikit, adjust sikit macam tu je. Itulah maintain tu. Dia maintain dan makin lama makin improve. Sebab kita nampak email Izzah nak kejar dia makin lama makin jauh. So sekarang kita ada 2 baki lap lagi. 2 lap lagi dengan Ikram ni. Kita tengok siapa try siapa. Ini cantik. Ini battle yang kita nak tengok 15 dan juga 20. Email Izzah dan juga Ikram Danish ni. Cubaan dari bahagian dalam di turn 3. Jangan berlaku kesilapan antara kedua-dua. Sebab kita ada Raja Nazrin kat belakang tengah ikut. Tengok aku orang ni kat depan ni buat apa. Raja Nazrin tunggu je. Overtake ada white ke apa, Raja Nazrin terus masuk sekaligus merangkul podium. Tapi sebelum habis dia tak apa-apa. Kita tak boleh nak jaga benda ni. Ini adalah last lap. Siapa pula tu jatuh? Aduh. Tak perasan. 15. Baik nombor 15 Ikram Danish. Allah, Ikram Danish baru cakap. Selagi checker flag belum dikibarkan, kita tak boleh nak expect apa-apa yang akan jadi. Racing itu kejam bro. Yes, Kejam. racing sangat kejam. Inilah apa yang kita maksudkan. Dalam race macam-macam boleh berlaku dan race itu kejam. Jadi dah last lap, saya rasa saya pun nak minta diri dulu weh. Sabar dulu, sikit lagi. Banyak lagi job nanti ni. Last lap. Jadi kita sama-sama saksikan 50 saat yang terakhir ni. Apakah nasib email Izzah dan juga Raja Nazrin? Raja Nazrin di tempat yang ketiga sekarang. Tadi dia keempat yang macam saya cakap. Diorang silap mistake sikit. Raja Nazrin akan cuba masuk untuk bawa balik podium. Itu dia. Sudah. Itu dia juara kita Hakim Danish. Di kedudukan yang kedua Email Izzah. Di kedudukan yang ketiga kita masih menanti. Adakah Raja Nazrin berjaya sampai? Mana? Siapakah kedudukan yang ketiga? Masih belum ada pelumba yang sampai. Checker flag dah tunggu. Abang Cowboy lama tunggu tu. Abang Cowboy tunggu tu. Mana yang ketiga? 2 je baru sampai ni. Itu dia. Sampai dah Raja Nazrin. Raja Nazrin ketiga dan juga Irfan Aikal. Last minute jatuh. Sayang. Tapi itulah perlumbaan. Jadi Cik Syamil, saya nak minta diri dulu. Saya nak sambung video saya seterusnya. Baik. Terima kasih Cik Edi sudi bersama saya hari ni. Kita jumpa lagi insyaAllah kalau dijemput. Boleh. Kejap lagi kita sambung. Kalau boleh. Kalau 110 pun kita kena ada sekali. Kita borak. Okey. Baik, terima kasih. Baik. Sekarang diumumkan bagi kelas 160cc race ketiga, tempat ketiga Jentera 21 Cik Raja Nazrin. Tempat kedua Jentera nombor 20 Adik Emil Izzah.
Dan tempat pertama, seperti biasa, nombor 19, Hakim Danish. Dijemput Cik Zulfami daripada Zaki Racing, tamu kehormat. Encik Nur Nikman Blaze, Puan Nina Mohsin daripada SIC dan Encik Muiz Ali, Setiausaha Agung MAM untuk sekali lagi bersama kita. Okey, terima kasih kepada tamu-tamu kehormat dan juga pemenang-pemenang tahniah diucapkan. Terima kasih.